Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar Sri? Alhamdulillah sihat tuan. Sihat. Macam mana puasa okey? Alhamdulillah. Oh itulah alhamdulillah lah kita dah beberapa hari dah berpuasa ni, jadi dengan keadaan cuaca pun sekarang ni memang lagi bertambahlah cubaan Cabaran untuk berpuasa ni. Yang dewasa pun tercabar, anak-anak lagi apatah lagi tapi yalah itu yang nikmat tu di sebalik cabaran dugaan tu, lagi kita harap menguatkan lagi lah kita punya keimanan. Kita harap penonton pun yang mendengar program ini diberi kekuatan lah untuk menjalani ibadah puasa dan akhirnya menempuh Syawal. Syawal pun tak berapa lama lagi tu. Ya betul. Di sepanjang bulan puasa ni Azrin memasak ke macam mana? Masak ke beli ke macam mana? Campur-campur tuan. Campur-campur. Tengok kepada kesempatan. Tapi kalau memasak ni mungkin bahan asas yang paling penting nak masak ni Azrin tahu kan? Ya, kalau tak ada bawang. Bawang, yes. Orang kata tu lauk tak jadi lah. Lauk tak jadi. Bawang ni cukup penting lah dalam kita punya masakan ya. Dalam budaya masakan negara kita ni banyak pakai bawang ya. Bawang tidak dapat lari lah. Tambah pula kalau kita pergi makan di luar kan, kedai mamak lah, kedai tom yum, pakai bawang cukup banyak tuan-tuan perempuan. Jadi itulah hari ni topik kita yang kita nak bincangkan ni ada berkaitan dengan bawang ni. Sekali lagi kita buat topik bawang. Bawang, yes. Tapi daripada perspektif lain lah. Perspektif yang lain. Yes. Betul. Sebelum ni kita ada buat program ini, kita ada bincang tentang bawang. Yang kita punya person in charge untuk bawang di section kolom kalan kami lah. Tapi kali ini kita bawa perspektif dari sudut agensi lain, agensi sahabat kita ni yang bertanggungjawab juga dalam orang kata membuat kajian penyelidikan berhubung dengan bawang. Jadi topik kita pada hari ini tentang penanaman dan bekalan bawang di Malaysia. Jadi untuk itu kita datangkan khaslah seorang pegawai daripada Mardi. Saya ingat Mardi, mungkin tuan-tuan perempuan sedia maklumlah apa itu Mardi, tapi tak apa. Kita akan nanti kupas dan kita akan minta pegawai yang berkenaan daripada Mardi ni untuk memperjelaskan lagi lah mungkin sedikit banyak tentang Mardi dan juga apa topik yang kita nak berbincangkan pada hari ini. So selamat datang Cik Muhammad Haififi bin Basir, pegawai pendidik agronomi dan sistem pengeluaran Pusat Pendidikan Horticulture. Ibu Jabat Mardi. Panjang ni dia punya nama panjang. Okey, selamat datang Cik Haififi. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri Cik Haififi kepada penonton yang mendengar program kita ni. Okey. Terima kasih Tuan Syarudin, Puan Azrin kerana menjemput kami lah. Untuk bersama-sama dalam borak santai ni lah. Tadi Tuan nak sebut tadi pun macam susah sikit lah. Panjang tapi tak apa. Sedikit sebanyak saya nak kenalkan diri dulu lah. InsyaAllah silakan. Saya ni Haififi senang. Nama unik tu. Nama unik. Pegawai di pegawai penyelidik lah di Mardi. Mardi Serdang lah. So jadinya saya ni lahir di Perak. Lahir di Perak. Di Perak, tapi membesarnya di Kedah lah. Membesar di Kedah. So kalau dalam umur saya 25 sekarang ni. Boleh 25. Kita pun boleh. 24 tahun tu di Kedah lah. Di Kedah. So cuma setahun di Perak lah. So pendidikan menengah di Negeri Sembilan. So pengajian tinggi di Serdang lah. Di Serdang. UPM lah. So saya tak ke mana-mana lah, saya main kat sini je. Memang mengambil jurusan berkaitan dengan saya mengambil pertanian lah yang Tuan Syarudin cakap tadi. Saya ni graduan horticulture lah. Horticulture. So berada di pusat ni horticulture. Salah satu mungkin yang bagi kita mungkin ini yang first time kita dengar lah. Horticulture ni. Kan? Dulu saya pernah dengar juga bila ada di sekolah teknik kan, ada sedikit lah jurusan, cuma kita tak pergi mendalam. Saya seorang yang mungkin dah dengar lah dulu pun dah sekejap. Kita aliran sains ni memang kita tak agak ke belakang sikit lah buat ni pertanian. Horticulture ni sains tanaman lah. Sains tanaman. Senang nak faham. Okey. Dia bunyi terma dia adalah dia saintifik tu dia nampak agak sukar, tapi walhal dia sains tanaman. Alhamdulillah.
Dah lama ke Cik Hafif dalam bidang pendidikan ni? Okey. Sebelum saya masuk ke bidang pendidikan ni, saya selepas graduate tu saya dapat kerja di satu syarikat peladangan. Swasta lah. Swasta lah. Peladangan, pengurusan peladangan. Di Sarawak lah waktu tu. Jauh. Merantau di Sarawak. Selepas di Sarawak tu, saya dapat berpeluang untuk masuk line jualan. Sales untuk produk pertanian ni lah. Dan di kemudian syarikat yang sama lah. di syarikat lain. Syarikat lain. Di syarikat lain. Tapi ada basic lah kat situ. Ada basic untuk pendidikan lah. Dalam dua-dua ni. Kemudiannya alhamdulillah 2014 saya diterima masuk dalam Mardi. Ke Mardi lah. Sektor pendidikan. So dalam lebih kurang 10 tahun lah di Mardi. 10 tahun. Jadi maksudnya bidang pertanian ni, pendidikan ni dengan Cik Afifi ni tak dapat dipisahkan. Maksudnya bermula daripada bidang dia swasta. memang ibarat isi dia kuku dia ada chemistry, ada kimia. Ada kimia tu. Jadi alhamdulillah ada sekarang ni di Mardi 10 tahun. Jadi tempoh 10 tahun ni satu tempoh yang panjang yang saya percayalah banyak perkara yang telah pengalaman yang mungkin telah Cik Afifi raih daripada situlah. Jadi memang bertepatan lah untuk kita sembang dalam program Borak Santai Rakyat Channel Peniaga Berjaya pada kali ini. Jadi berkenaan dengan bawang ni. Jadi sedikit tentang mungkin penonton nak dengar jugalah, mungkin sikit sebanyak tentang apa orang kata peranan ataupun aktiviti utama Mardi ni. Mardi ya. Kalau Mardi ni adalah satu agensi lah yang untuk dipertanggungjawabkan untuk menjana dan mempromosikan teknologi baru, wajar dan efisien. Maksudnya kita buat teknologi ni, dia ada kewajaran dia, dia punya efisien dia tu kena ada lah. Supaya stakeholder kita, pemegang taruh kita mudah untuk terima teknologi tersebut. So itu tugas Mardi lah. So kita di dalam kita punya satu konsep lah. Konsep R&D, NC. Ada satu lagi C. NI. CNI. So R tu research lah, penyelidikan. D tu development, pembangunan lah. And then C ini commercial lah. Commercial. Dan I bukan I like you lah. I ni is innovation lah. Innovation. So biasanya yang I ni datang disebabkan kita revisit balik teknologi yang ada dan kita innovate balik. Kadang-kadang teknologi tu memang dah sedia ada tapi bertepatan dengan situasi kehendak terkini mungkin kita ni baliklah. Itu satu yalah macam mana di Jepun kan dia invent balik benda tu dan menghasilkan satu teknologi baru. Jadi Mardi ni di bawah cabang ataupun di bawah dia agensi di bawah kementerian apa yang mungkin penonton nak tahulah. Kalau Mardi ni adalah satu agensi untuk buat penyelidikan lah, senang nak faham. Di bawah KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. KPKM lah. So kita di bawah KPKM kita dipertanggungjawabkan lah untuk kita bangunkan teknologi untuk usahawan tani kita, untuk pemegang taruh kita, dan juga menjadi rujukan kepada pemain-pemain industri atau kepada bidang pendidikan. Semua terlibat lah dalam. Jadi KPKM pun memang bukan orang kata ni lah, memang tak asing dengan KPKM ni. Memang banyak orang kata dia membabitkan kami KPKM. Kita bekerjasama kolaborasi yang cukup erat lah. Semua ada produk ternakan, tanaman dan macam-macam lagi lah yang memang bersangkut paut dengan Kementerian Pertanian tadi ni. Dan sekarang ni Mardi pun kita sedang menjalinkan kerjasama erat lah. Kerjasama jugalah. Tadi Cik Hafif dia sebut pasal penyelidikan. So apa jenis penyelidikan yang dibuat di Mardi ni? Kalau di Mardi ni kita ada dua wing lah. Dua sayap lah. Satu dipanggil sayap penyelidikan. Satu dia ada sayap perkhidmatan. Untuk penyelidikan ni, saya di sayap penyelidikan. Penyelidikan ni dia ada terlibat sains tanaman macam saya. Kita ada juga program untuk ternakan. Ternakan pun ada. Kita ada tanaman industri dan kita ada mekanisasi.
Mekanisasi adalah salah satu yang penting lah. Dan juga kita ada pusat pendidikan sosioekonomi, risikan pasaran. Risikan pasaran. Risikan pasaran bukan dia tak risik ni, dia risik pasaran. Pasaran kita tengok how dia punya keadaan, macam mana trend terkini semua. Dan juga kita juga kalau kita ada juga yang macam tanah dan juga program untuk agrobiodiversity, mana-mana tanaman-tanaman negara kita yang berpotensi untuk diketengahkan. Sebagai contoh macam payuk kera kan. Payuk kera buat tu kan dia macam nasi lemang payuk kera. Dan juga inilah bawang itu satu benda yang ni kan menjadi payuk kera ada khasiat apa yang diketengahkan tu? Dia sebab dia satu sekarang ni yang kita tengok payuk kera ni dia tanaman hiasan lah. Yang terkawal lah kan. Landscape. Mungkin selepas ni mungkin boleh diketengahkan. Sebab sekarang ni ada kan lemang payuk kera. Ya. Saya tahu saya payuk kera, sebab ada lemang payuk kera kan. Dah menghala keraya dia kan. Boleh dikomersialkan benda tu Sebab yang tu untuk komersialkan tu saya tak pastilah, tapi ada potensi dekat situ. Ada potensi dekat itu situ. Maksudnya boleh kita, yalah kalau payuk kera ni kalau selalu kita jumpa dalam hutan lah. Tapi maksudnya bila kita nak kaji tu, maksud mungkin kita boleh tanam. Ya. Dia boleh tanam masuk di ladang dan sebagainya. Contoh untuk satu-satu penyelidikan tu, bila kita nak mulakan, biasanya kita akan collect lah. Maksudnya pembaik bakaan. Dia akan mencari baka-baka dan biak variety yang cantik. Ikut kita punya kesesuaian. Kemudian dia ada agronomy practice dia. Agronomy practice dia maksudnya macam mana kita nak tanam dia, macam mana kita nak belajar dia, macam mana kita nak air dia. Kemudian dia ada pengurusan perosak dan penyakit. Dan juga kalau kita nak tuai tu, lepas tuai tu macam mana? Dia itulah di Malaysia ni kita kaya dengan flora dan fauna kan. Jadi that's why apa yang dimaklumkan oleh Cik Fi tadi tu memang ni lah. Banyak yang kita boleh kaji sebenarnya yang mungkin mendatangkan faedah kepada masyarakat mungkin lagi satu mendatangkan mungkin punca pendapatan pendapatan. Macam kesesuaian hasil penyelidikan ni kan, adakah memang khusus untuk bidang komersial ataupun macam kita nak tanaman untuk kegunaan sendiri? Adakah sesuai juga? Kalau untuk di peringkat kita memang bangunkan satu-satu standard untuk contoh penanaman bawang kita ni kan. So kita bangunkan standard yang mana semua orang boleh buat praktikal. Yang benda yang praktikal lah. Benda yang praktikal lah. Semua R&D kita ni, selain daripada kita buat R&D, research and development, kita juga ada publication, penerbitan lah. Penerbitan kita dalam pelbagai bentuk. Ada orang kata journal, paper journal lah. Kalau untuk academician, dia nak tengok journal. Kalau untuk layman macam kita ni, kita berikan bulletin teknologi kita ada. Media sosial pun ada. Ya, media sosial manual teknologi. Even podcast macam ni pun bagus juga sebenarnya. Salah satu platform lah. Selari dengan trend kan, orang akan tengok. Sesuai itulah, mungkin penonton dengan ikuti rapat-rapat kami ni. Kerana banyak kata input info yang berguna yang kita nak share. Mungkin dia orang tak ada masa ataupun nak buka ni. Dan hari ini disahkan oleh Cik Afifi sendiri lah. Jadi itulah yang dilakukan di sebagai proyek predik di Mardi secara umum lah. Jadi kita pergi kepada yang khusus ni tentang bawang topik bawang kita ni. Kerana saya ingat semua sudah maklum lah, macam di awal tadi pun kita dah sebut tadi, bawang ni merupakan satu orang kata komoditi yang penting untuk negara kita ni, dan penting digunakan dalam masakan, pelbagai masakan. Kerana aroma dia terhasil daripada aroma tu menyebabkan insyaAllah makanan jadi sedap lah. Jadi kita dipahamkan daripada bacaan memang ada dipahamkan Mardi sedang melaksanakan penyelidikan berhubung dengan penanaman bawang di Malaysia ni. Jadi mungkin boleh share dengan penonton tentang perkara ini. Untuk bawang ni kalau kita tengok macam Puan Azrin beritahu tadi kan,
tak ada bawang tu tak boleh makan. Tak jadi Dia tak lah. jadi, dia tak lengkap jadi kan? lauk. Tak jadi, ha. Even kita punya makanan ruji utama kita Ya. pagi-pagi nasi lemak Nasi kan. lemak kan? Nasi lemak. Betul. Dia ada kena bawang. Kena ada bawang kan. Kena ada bawang. Kena ada Sambal. bawang kan. Jadi Betul, jangan betul. jadi makanan ke. Oh, tu. Belum puasa Cuma- tentang makanan. Ni macam mana kita nak mula kita start penyelidikan kita ni. Alright. Bila kita kaji balik, punya bawang ni kita import. Banyak kita import. Kan banyak memang 100%. Memang 100%. Oh, 100% kita import. Memang 100% kita memang import. 100%. 100% kita import. Lepas tu kita ni tidak mengeluarkan bawang lah. Betul. Malaysia ni tidak mengeluarkan bawang. Okay. Dan juga kita ni import banyak dari India. Banyak India. 80% Banyak tu. India. 80% kalau ikut. 70 ke 80% lah. Tinggi. Dan juga Belanda bawang Ya. besar. Ya. Thailand pun ada. Thailand, Thailand, Pakistan, Pakistan. China, So lah. lah. So, Ada bawang putih. Disebabkan yang tu itu adalah kita punya yang mendorong kita lah Mendorong. untuk buat penyelidikan ni. Okay. Selain daripada itu kita tahu bawang ni dia boleh create satu industri baru lah. Ya. Maksudnya New industry. kita daripada pengeluar, and then mungkin dia akan jadi kepada pemborong peruncit tu, of course lah. Of course lah. And then boleh ada satu industri yang baru, industri makanan, Yalah. buat paste, Dia dalam sekarang kita sebut tentang Transportation, food security, food security, food security ya, kita ni. keterjaminan makanan kita Keterjaminan tu. makanan tu. Jadi itu yang penting tu. So apa ni, bawang ni Ya. yang kita nampak dia dah macam makanan ruji nombor 2 dah. Lengkap. Selepas beras kita tu padi tu, Ya. bawang ni lah. Bawang ni lah. Bawang ni lah. Itu satu fakta yang menarik tu. InsyaAllah. Dia dah orang kata Ya. mengikuti rapat beras ni, ya, bawang ni. Tapi betul dipahamkan di India, macam contoh tadi disebut India kan, memang India ni dia bawang ni memang menjadi makanan utama dia orang. Ya. Maksudnya tak ada bawang ni tak boleh makan nasi ataupun tak tahulah adakah makan bawang saja kan sebagai ulaman saya tak pastilah. Tak lengkap hidup tak Tak lengkap hidup tanpa bawang. Jangan kita wujudkan slogan pula. Saya mencelah sikit lah. Ya, okey. Ya, pasal tuan sebut mamak kan, ya. Tobian tadi tu kan. Mamak tu kan, Ya. yang best seller dia nombor Betul. 1 is ayam goreng tu. Ayam goreng. Ayam goreng. Hmm. So yang nombor 2 tu ayam bawang ni tu. Ayam bawang. Bawang tu tau. Aduh. Banyak tengah-tengah hari. Banyak asyik ganda ni. Belum bosan ni tak. Belum So, pasal. and then lagi satu kita bawang ni macam satu identiti budaya kita lah. Kalau kita tengok kubah masjid kita tu kan. Ya. Oh, betul. Oh, ya. Oh, tak terfikir saya. Kubah masjid Ya, kita bentuk tu bawang. berbentuk bawang. Berbentuk Sampai bawang. terfikir arkitek umur Ya, Dia ya. disebabkan kita ni banyak ke Timur Tengah. So Ah. bawang ni actually dia asal dia dari Timur Tengah. Asal Timur Tengah. Timur Tengah. So kalau kita pergi masjid-masjid di Mesir, Ya, kan ya. semua bentuk Berbentuk itu. bentuk bawang. Oh, okey. Sebab tu bawang ni adalah salah satu komoditi yang penting juga Itu, sebenarnya. ini satu fakta yang cukup menarik ni. baru dan menarik untuk kami. Yalah, mungkin bawang ni bagi dia orang dah jadi satu macam herba yang Ya. herba penting, rempah ratus. Ya. Bawang ni dia ada anti-inflammatory ni, antioksidan. Antioksidan. Maksudnya berkhasiat. Berkhasiat. Vitamin C-nya, Betul, ada betul. seratnya. Jadi komplit dalam tu kan, komplit. Bukan sekadar penambah rasa tapi dia pun ada nutrisi dia Ya, tersendiri. Mungkin dari segi penyembuhan, Ya, betul. nak awet muda dan sebagainya. Agak mungkin lepas ni boleh promote nak Makan awet bawang. muda. Makan bawang. Jadi mungkinlah. Jadi itu mungkin ke depan yang mungkin dalam penyelidikan yang akan Contoh dibuat. kita ada, Ya. ada ubat pencuci mata. Potong-potong Berair. berair Cuci mata kan. cuci mata. Jadi ini itulah yang mendorong sebenarnya MADI untuk memulakan penyelidikan tentang penanaman bawang di Malaysia ni. Okey, teknologi, boleh kongsikan sedikit tentang teknologi bawang tadi. Kita dengar membuka orang kata peluang kepada MADI untuk nak cuba menanam bawang di Malaysia ni. Kadang kita memang 100% kita import. Jadi mesti menggunakan teknologi. Mesti ada teknologi. Jadi teknologi yang kita gunakan ataupun kita buat inovasi sendiri kan, ataupun macam untuk nak tanam bawang ni, kita ambil daripada mana ataupun kita buat sendiri kan macam mana? Okey. Dia kesedaran ni kita sebenarnya dah lama. Dah lama. Di MARDI ni dah lama. Kalau kita tengok dokumentasi pegawai-pegawai penyelidik yang lama ni Memang dah dah ada. tahun 80-an dah. Oh, 70-an lama. dah start dah. Oh, asyik. 70-an dah mula. Lepas tu tahun 80-an, 90-an, dan pada tahun 2019 kita revisit balik teknologi tu, kita keluarkan balik,
and then kita tengok macam mana dia tanam apa semua lah. So daripada situ kita rujuk yang lama, dan kemudiannya di peringkat kami di pusat horticulture ni, saya di pusat horticulture, kami keluar. Kita keluar cari ilmu lah. Macam saya ni alhamdulillah diberi peluang untuk berada di Mesir 3 bulan. Mesir untuk khusus pengeluaran sayuran saja. Di sana tu ada sikit lah bawang tu. Berkenaan dengan bawang besar, bawang merah dengan bawang putih. 3 bulan Kemudiannya kita mengambil inisiatif untuk kita lawat jiran kita Indonesia. Kita lawat jiran kita Indonesia. Sebenarnya Indonesia ni pun dah lama dah. Dah lama dah bawang. Dah 40 tahun dah dengan bawang. 40 tahun. Secara komersial. Ya, secara komersial sekarang ni. Dan mereka pun dah ada variety mereka sendiri. Dah boleh ekspor dah. Dia boleh ekspor. So kita punya rujukan tu Tok Guru kita di Indonesia lah. Tok Guru kita di Indonesia. Kita bentuk di sana lah. Kita revisit balik. Sebenarnya kita ambil ilmu yang ada tu dan kita tengok kesesuaian kan, keperluan untuk kegunaan di tempat kita. Kerana tanah di sana pun dengan tanah kita pun tak jauh beza sangat. Kan? Iklim pun tak jauh beza sangat. Macam mana kita nak implement di tempat kita. Jenis-jenis bawang di Indonesia tu lebih kepada bawang apa ya? Kalau boleh dikongsikan. Kalau di sekarang ni di Mardi dan di Indonesia pun kita fokus pada bawang merah. Bawang merah kecil tu. Kecil. Ini info tambahan lah. Yang kita import banyaknya bawang besar, bawang merah ni. So bawang besar ni kita makan setahun dalam 13 kilo satu orang. Itu bahasa nasional faham lah. Itu kajian yang dibuat lah. Kita punya penggunaan dia 13 kilo. Itu bawang besar. So bawang kecil kita 1.4 kilo. 1.4 kilo sebulan. Setahun seorang lah. Setahun. So penggunaan per kapita tu jadinya kita nampak satu lagi bawang merah ni memang dia kena ada komplimen. Sebab tu dia mahal. Dia kena komplimen. Kalau tak ada, tak jadi juga. Itulah sekarang ni saya tengok di pasaran, tengok bawang besar merah tu besar. Tak makan. Kira je labu. Kalau besar sangat pun kita rasa macam agak pelik kan. Macam makan apple. Makan apple, tapi yalah daripada langsung kita tak dapat bekalan tu, korangnya ada juga lah. Biji pun macam boleh masak. Jadi maksudnya bakar tadi kan, bakar tu memang kita ambil daripada yang kita tanam tadi ni. Untuk yang variety yang kita ni, kita ambil semua genetik yang ada dulu, yang lama punya. Dan juga kita ada rujukan juga, kita ambil AVRDC lah. AVRDC ni adalah satu pusat menyimpan benih-benih kot. Dia menyimpan benih-benih dunia lah. Kita ada kita bukan di negara kita lah. So kita minta nasihat dari sana, variety apa yang sesuai untuk kita tanam di sini. So kita adaptasikan lah. So kita adaptasikan, kita dapat lah alhamdulillah. Jadi bakar yang Mardi simpan sekarang daripada negara mana? So yang sekarang ni kalau ikut kita punya lah, Malaysia punya lah. Kita ada 3 jenis. Satu BAW1. BAW tu bawang lah. BAW1, BAW2 dan BAW3 lah. So 3 variety ni antara yang sesuai lah. Yang sesuai dengan cuaca kita, macam mana praktikal kita nak tanam kat sini. So daripada yang 3 variety ni, kita dah launch dah masa 2020-2023 lepas. Kita ada buat Mardi Showtech. Teknologi Mardi dikongsi bersama dengan seluruh masyarakat. Pada waktu tersebut kita launch lah 3 variety. 3 variety ni. 3 variety ni kita punya lah. 3 variety ni maksudnya dia bila dia keluar tu, adakah dia keluar bentuk yang sama ataupun dia macam dia ada berbeza 3-3. Kalau BAW1 ni semua dia ada beza lah. Contoh yang saya bagi, BAW1 ni saiz dia paling besar lah. Saiz dia paling besar sekali. Paling besar lah antara 3 tu. So yang keduanya dan ketiga tu saiznya sederhana. Saiz sederhana BAW2 ni. So BAW1 dengan BAW3 ni dia versatile sikit. Dia boleh tanam di tanah mineral, banyak jenis tanah lah. Dan juga
berbeza dengan BAW2 ni. BAW2 ni dia kita mudah nak dapat biji benih dia. BAW2 ni mudah dapat biji benih dia. So kalau nak tanam bawang ni untuk mukadimah dia, dia pakai biji dia ada biji benih. Dia ada biji. Bukan daun ni. Cucuk daun yang luar. Okey, ingat penonton dia ada pakai biji dia. dia. Dia juga boleh pakai dia punya bawang tu lah. Bawang tu sendirilah. Bawang. Ada dua kaedah lah. Ada dua kaedah lah. Oh, I see. Jadi maksudnya 3 BAW1, 2 dan 3 ni adalah bawang yang akan ditanam secara besar-besaran nanti. Ya, insya-Allah besar-besaran di Malaysia lah. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi lah penanaman bawang di Malaysia ni? Sekarang mungkin saya rasa Mardi dah buat kajian yang menyeluruh, mendalam lah. Kerana bawang ni pun orang kata bukan benda baru yang telah dikaji kan. Difaham tadi pun tahun 70-an 80-an dah dikaji. Dikembangkan lagi. Sekarang ni dikembangkan lagi. Jadi apa faktor yang mempengaruhi penanaman bawang di Malaysia ni? So, kalau di Malaysia ni kalau kita tengok kita masih baru lah. Masih baru, okey. Compare untuk dibandingkan dengan negara-negara jiran ni, kita masih baru untuk menanam bawang ni. Jadinya faktor yang kita ambil kalau kita nak tanam bawang ni, kita kena tengok faktor kesesuaian benih tu lah. Kesesuaian variety tu. Kesesuaian variety. Yang kedua je, BAW1, 2, 3 kat mana, BAW2 kat mana, BAW3 kat mana. And then penghasilan hasil yang baik. Dan juga kita tengok jenis-jenis tanahnya, kawasan penanaman. Mungkin di utara, di Pantai Timur lain, bakar lain, di selatan lain. Struktur tanah tu berbeza kan? Struktur tanah berbeza. Tanah dia. Agroclimatic pun berbeza. Maksudnya kita punya cuaca, suhu, even tanah tinggi berbeza, tanah rendah berbeza. Dan juga dia di Mardi, selain daripada tanah-tanah biasa ni, kita panggil tanah mineral lah. Tanah mineral yang mudah kita tanam sayur ni. Tanah pamah lah. Tanah pamah lah. Kita belajar geografi dulu ni. Selain daripada tu, kita pun ada tanah bermasalah. Tanah bermasalah ni, kita ni banyak untuk pertanian lah. So, tanah bermasalah ni seperti tanah tepi pantai, kita panggil tanah beris. BRIS, tanah beris. Dan juga tanah gambut lah. Gambut. So variety yang kita showkan ni boleh ditanam di situ. Dia tengok bakar bawang tu lah. Boleh ditanam di situ dan mengeluarkan hasil yang baik lah. Yalah, kalau kita Malaysia ada 3, kalau di India yang mengeluarkan banyak tu saya tak tahu itu berapa jenis bawang lah. Itu berapa ratus bakar lah mungkin. Tapi tak apalah, kita bermula dengan sedikit dulu kan, dan kita akan cuba explore ke yang tadi ni. Okey, jadi proses tu macam mana nak tanam bawang ni. Mana tahu kot lepas ni balik kita nak tanam ni. Dalam pasu kan. Cukuplah untuk saraf diri kan. Okey, kalau nak tanam bawang ni semestinya tak boleh tanam dalam ayak lah. Oh, tak boleh? Dalam ayak tak boleh. Dia sensitif lah. Dia atas tanah lah. Atas tanah, okey. So kita tanam atas tanah. Kalau nak tanam secara hidroponik boleh? Hidroponik, fertigasi boleh. Fertigasi boleh. Dan juga kita fokus pada tanaman perladangan lah. Supaya kita dapat daya maju yang baik. So kita tanam tu kita dapat return lah. Maksudnya kalau untuk kita nak tanam ni, mula-mula kita tengok kesesuaian kawasan lah. Prasarana itu kawasan. Boleh minta bantuan Mardi lah, InsyaAllah. Untuk teknikal ni kita insyaAllah kita akan bantu lah. And then kalau kita tengok kawasan tanah, dan prasarana sumber air dia, nak pakai kolam ke, pakai tasik ke, semua tu kita kena tengok lah. Air ni diguna untuk siram lah. Untuk siraman lah. Mana-mana sayur-sayuran memang pengairan adalah penting. Okey. Lepas tu sistem saliran berparitan lah maksudnya. Sebab bawang ni dia tak boleh air bertakur. Dia kena air berjalan betul lah. Air yang bersaliran baik. Dia tak boleh kering dia sangat pun tak boleh. Dia so sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Dia antara tanaman yang sedang-sedang lah. Dan juga macam mana kita nak pilih variety yang sesuai kaedah penanamannya, daripada biji benih atau daripada berbawang. And then macam mana jarak tanamannya, daripada jarak tanaman 15 kali 15 ke 15 kali 10, ikut kesesuaian kawasan. Dan juga pembajaan, rumpai, kawalan rumpai, dan selain itu kawalan perosak dan penyakit. Itu cukup ni lah, itu yang perosak penyakit. Dia pun ada musuh perosak dia. Ada perosak dan penyakit. Dan juga lepas tuai pun penting.
Maksudnya bawang ni dia adalah salah satu komoditi yang kita boleh simpan lah. Boleh simpan tu satu tempoh yang lama. So kalau kita dah tuai tu, kita kena tuai yang tempoh yang masa yang tepat, masa yang betul, dan juga cara simpanan yang betul supaya dia boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Teknologi tu memang Mardi ada lah. InsyaAllah kita akan kongsikan. Dia tempoh penanaman bawang ni sehingga dia mengeluarkan hasil berapa lama ni ambil masa? Kalau dalam kita ambil secara purata lah, dia dalam 60 hari lah. 60 hari. 60 hari. Satu cycle dia 60 hari. Satu cycle 60 hari. 60 hari. Taklah panjang sangat. Ya. Dia tanaman pendek lah. Dia pendek. Dia disebabkan bawang ni dia adalah salah satu tanaman temperate actually. Tanaman temperate dan telah kita aklimatisasi kan. Maksudnya kita dah sesuaikan dia dengan iklim. So dia tanaman jenis biennial. Biennial ni maksud dia kalau contoh sayap sawi kan. Sawi kita tanam, dia dah keluar bunga, dia akan mati. Itu annual lah. Satu musim. So biennial ni dua musim. Dia maksud kita boleh gunakan. Ya, maksudnya mungkin apa dia punya tu apa bawang tu lah. Bawang untuk tanam semula. Tanam semula. So kalau dari biji benih dapat bawang tu kita tanam. Kita maintain bawang. Tanam bawang. Contoh saya bagi satu contoh kita tanam bawang, then dia akan aggregate, dia akan pecah tu bawang. Contoh dia pecah 5. Dia pecah 5. Satu kita boleh tanam semula, satu boleh makan, 3 boleh komersial. Dia macam tu. Konsep dia contoh lah, contoh yang saya bagilah. Ikutlah kalau kita di komersial, mungkin satu kita ambil, 4 kita jual lah. Macam tu. Maksudnya kalau contohlah tuan, saya kongsi kalau kita di si rumah lah, pernah lah bercita-cita nak tanam. Maksudnya yang tak menjadi tu lah kaedah lah. Ya, kaedah lah. Itulah. Dan juga tanah kot. Bukan tangan panas lah. Bukan lah. Kaedah tak kena. Ni saya nak kongsi sikit lah. Apa ni, kalau bila kita tak jadi tu, kebiasaannya kita tak tahu variety tu dari mana. Variety tu daripada mana. Sebab kalau ikut variety dari India, dia kadang tu ada yang 1 hari, ada 120 hari. Sebab tu yang variety Mardi yang kita dapat ni, yang kita jumpa 60 hari lah. 60 hari ni sesuai lah dengan kita ni. Mungkin puan try tu tanam tak macam jadi sekretari kan. Maksudnya dia tak matang lagi untuk dia itulah pecah. ilmu tak cukup ni. Ilmu kita tak cukup sebenarnya. Betul tak sabar ni tak jadi. Ambil je lah daun dia kan. Ambil je daun bawang lah. Jadi keluasan tanah lah selalunya. Kita bercakap yang nak tanam bawang tadi mesti di tanah kan. Jadi keluasan tanah tu macam mana? Yang dicadangkan, yang sesuai yang ni adakah berapa keluasan selalunya yang perlu kita ni? Kalau untuk komersial lah. Kalau untuk komersial kita cadang 1 ekar lah. 1 ekar, at least 1 ekar. Kurang-kurangnya komersial. Kalau di dalam rumah tu dalam pasu tak ada masalah lah. Kalau untuk bawang ni, kalau 1 ekar ke 1 kita kira dalam 1 hektar lah. 1 hektar senang. Kalau kita dapat dalam 5 ke 6 tan tu, insyaAllah lah. 1 hektar boleh mendapat 5 hingga 6 tan bawang. Hasil, maksudnya kita insyaAllah dapatlah pulangan. Dapat pulangan lah. Dalam musim ketiga tu kita dapat dah. Dan insyaAllah dapat support lah pasaran bawang untuk negara kita ni. Maksudnya kita dah bermula lah kan sekarang ni. Yes, dah bermula. Di kawasan mana? Boleh sebut, boleh share kami di negeri mana atau mana kan, supaya masalah. Sekarang ni dibuat inisiatif Madani. Dibuat inisiatif Madani. Kita di bawah kementerian kita, KPKM, Mardi telah dipertanggungjawabkan untuk supply biji benih bawang ada dalam bentuk biji atau dalam bentuk bawang lah. So kita di Mardi ni kita fokus kepada keluasan 1.5 hektar. 1.5 hektar ni termasuk di Mardi Serdang dan juga di Mardi Bacok. So dua Mardi. Mardi ni banyak juga cawangan. Mardi ni dia setiap negeri ada. Dia ada Center of Excellence. Contoh di Bacok tu di tanah Bris actually. Tanah Bris, tanah Bris. Yang tanah apa tadi yang tak elok banyak tanah bermasalah. Rupanya tak jadi masalah dah. Boleh digunakan tanah hasil teknologi kajian baik pulih tanah, saliran semua tu alhamdulillah boleh pakai. Dan juga kita ada kalau di KPKM ni untuk para komersialan
dah 2024 sampai 2025 insya-Allah kita target dalam 100 hektar lah. 1 hektar. 100 hektar pengeluaran. Ini akan dikemudi oleh Ini di bawah oleh KPKM lah. KPKM lah. KPKM lah. Pelibatan orang ramai ni yang berminat mungkin. Ya. Macam mana tu? Kalau yang ni di bawah kita boleh bawah Mardi lah. Okay. InsyaAllah boleh berbual dengan Mardi. Maksudnya kalau saya ada tanah, saya boleh jemput Mardi untuk datang tengoklah teknikal kesesuaian macam mana. InsyaAllah kita akan bantulah. Jadi itulah penonton-penonton kalau ada tanah tu kan boleh berhubung dengan Mardi. Boleh dimanfaatkan. Kalau berminat nak tanam bawang boleh hubung dengan Mardi. Ya, insyaAllah. Memang kita galakkan memang kerajaan galakkan lah untuk tanah lebih banyak kot. Ya, betul. Masa tanaman yang pertama ni, kita anggap pertama lah ya. Ya, betul. Okey, adakah dipasarkan sendiri akan datang oleh Mardi ataupun ada pihak-pihak yang akan membantu bekerjasama untuk memasarkan? Kalau di kementerian kita, di Mardi ni, kita ni sedang fokus untuk peluasan kawasan untuk tanaman pengeluaran benih. Maksudnya dapat di benih tu kita fokus pada benih lah, belum komersial lagi. Penghasilan benih dah sekarang ni. Okey. So dapat je benih untuk keluasan sebab target kita pada tahun 2030 dalam 1,400 hektar lah. 1,400 hektar. Kita akan cubalah insya-Allah 1,400 hektar dan kita akan kita akan fokus pada pengeluaran benih untuk supply pada kawasan 1,400 hektar ni. Daripada usahawan yang dapat tu baru kita kembangkan komersial kan insya-Allah. Usahawan kalau tak ada benih macam mana nak tanam ini. Jadi dia suruh benih perlu orang kata diperluaskan banyaklah. Jadi kita kena ingatkan pada penonton, takut mereka berharap rupanya ini adalah proses untuk penghasilan benih dulu ya. So target kita sampai 2025. Lepas 25 tu insya-Allah akan masuk komersial lah. Maksudnya siapa-siapa yang nak ada tanah tu nak join 2025 tu baru 2025 insya-Allah benih dah cukup apa semua. Benih cukup. Kita boleh. Jadi itu satu yang perlu kita perjelaskan di sinilah, dan kita harap pada 2025 nanti tu dia akan bantulah membantu orang kata menampung bekalan bawang dalam negara ni. Yang tadi kata daripada 3 jenis bakar tadi ni, BAW1 dan BAW2 dan 3 lah. Adakah pasaran ni adalah untuk pasaran domestik ke ataupun kita nak sasarkan untuk ekspor? Ada sasaran mungkin nak untuk ekspor mungkin asyik-asyik kita yang import mungkin kita pula nak ekspor. Kalau di peringkat kami lah, di peringkat Mardi kita memang fokus pada pengeluaran benih lah. Dan juga kalau untuk kita sasarkan ni memang untuk pengeluaran domestik saja dulu. Dan kita memang sasar insya-Allah pengurangan import lah. Kalau boleh dapat 30% insya-Allah. Kalau kita fokus kat situ, so kita akan fokus pada domestik dahulu. Yalah, lagi satu kita boleh jimat pengelaran duit kita keluar kan. Jadi dengan kita hasilkan sendiri apa kurangnya kita kan. Kita ada Mardi, kita ada macam-macam agensi yang public yang boleh membuat research dan juga nak develop apa-apa teknologi macam Mardi tadi macam nak tanam benih, nak hasilkan benih. Kita percaya sangat-sangat lah dia boleh membantu untuk itulah. Maklumat-maklumat ni macam penonton kalau yang berminat kan nak mencuburi boleh dapat di mana-mana platform Mardi tak? Kalau untuk yang berminat ni boleh berhubung teruslah dengan Mardi. Mana-mana cawangan Mardi lah. Mana-mana cawangan Mardi boleh kontak ke kita punya ketua pengarah lah. Untuk berbincang dengan lebih lanjut lah. Untuk berbincang lebih lanjut. So selain daripada itu kita ada di Facebook lah. Facebook Mardi, dan juga kita ada di TikTok. Ada TikTok. Ada TikTok. Kaedah pendalaman tu kat TikTok. Itu benda yang unik. Boleh saya follow. Dan selain daripada itu alhamdulillah ada keluar hari 15 bulan itu baru keluar. Alhamdulillah. Manual teknologi pengurangan bawang merah tanah rendah. Jadi penonton boleh apa ni kalau yang ni untuk manual ni boleh dapatkan di kedai buku kita. Ada di kedai buku Mardi Serdang. Selain daripada itu kita ada e-book shop. E-book shop Mardi. Google berapa harga ni satu buku ni? Kalau harga ni harga saya lah. Jadi harga komersial lah RM25 lah. RM25. So banyaklah info-info Maksudnya manual ni daripada mula sampai daripada penuaian biji benih macam mana
Daripada prasarana, ni benihnya. Oh, si. Penulis Cik FV ni? Penulis Cik FV lah. Alhamdulillah, saya lah. Kita dapat jemput penulis sendiri. Memang pakar lah. Okay. Bukan saya seorang je. Saya seorang. Nak buat bawang ni, kalau saya seorang penat kat. So, dia melibatkan lah satu tim. So, tim saya ni, saya di pusat horticulture. So, horticulture ni ada empat ni lah program lah. Baik bakar, agronomi saya, proses penyakit dan juga lepas tu selain daripada kami ni mekanisasi pun ada. Dia maksudnya dia berkait lah antara satu sama lain. Dan juga risikan pasaran tadi. Risikan pasaran. Social ekonomi, risikan pasaran tu antara yang penting lah. Dia nak kira apa yang kami buat ni untung ke tak? Kadang tu kita buat tak untung. Macam mana? Benda ni memberikan RM dollar and cent kan. Jadi of course kita nak kaji practicality tu. Betul. So itu di peringkat kita lah. Mungkin lah yang sebelum ni mungkin itu yang kita kesilapan sikit sebanyak mungkin. Jadi that's why sekarang ni kita dah buka satu lembaran baru lah. Dan mungkin soalan terakhir pada kami lah Cik Afifi. Kebetulan tengok dia punya gambar ni kan, adakah bawang ni macam kita tengok kelapa dia boleh pakai sepenuhnya? Bawang ni macam mana? Adakah kulit dia boleh jadikan baja? Okey, kalau kita tengok fisiologi, morfologi bawang ni. Dia bawang, dia ada daun kan? Dia ada daun, dia ada akar kan? So biasanya kalau orang kita ni dia ingat ambil daun, dia buang yang labu ni, bawang ni habis lah kan? Sama juga kalau nak bawang tak dapat daun. Maksudnya kalau kita fokus kat bawang memang daun tak dapat lah. Jadi maksud kita kena pilih salah satu. Pilih salah satu. Tapi ni satu ni lah, saya pun baru belajar. Kita pergi Korea 2 minggu tu kita belajar bawang juga. Korea pun tanam bawang Korea pun tanam bawang. Dia ada lebih kurang 200,000 hektar. Kalau di Indonesia 120,000 hektar. Dia bawang besar lah. Bawang besar. Kalau Korea pada satu bawang besar. Dia beritahu kalau nak daun ni beli benih untuk bawang daun saja. Daun saja. Bawang daun. Sedap. Lepas tu daun yang kita makan ni kadang tu dia macam tak crunchy tau. Sebab dia ambil daripada bawang. Dia ambil daripada bawang. Dia variety yang daun saja. Dia mahal untuk daun lah. Macam kita makan kucai lah. Ya. Ada daun dia. Ada daun. Oh, ini banyak yang perlu kita ni. Selain daripada tu, bawang tu tentang puan kata kulit tadi tu kan. Kulit tu katanya ada ada nutrien lah. Bila kita rendam tu, and then kita boleh apply ke pokok untuk sebagai baja tambahan. Baja organik ke macam tu lah. Konsep dia kalau kita tengok sebab pokok ni dia memang ada nutrien. Kok mana pun dia kena kembali ke tanah. Kalau kita pakai tu insya-Allah boleh lah. Dan juga kadang-kadang kalau tak silap boleh jadikan pewarna untuk resepi telur pindang tuan. Di Johor. Kami masak kami tengok orang lama-lama masak kan. Tak tahu itu tips orang lama lah macam mana. Okey, way forward ni. Way forward penanaman bawang di Malaysia ni Cik Afifi. Mungkin boleh share dengan kami lah. Kalau way forward ni way forward ni apa macam mana sekarang ni kita fokus lah. Kita fokus yang 20-30 ni lah. 20-30 lah. Itu sasaran utama lah. Itu way forward kita lah. Kalau kita tengok kita pun dalam peringkat, memang kita dalam peringkat untuk penanam peluasan kawasan lah. Dan selain itu kita kalau untuk penyelidikan ni kita masih meneruskan penyelidikan lah. Maksudnya kita dia tak boleh stop kan. Dia kena berterusan. Kita akan cari variety baru. Kita akan kacup sendiri, hybrid sendiri insya-Allah. Itu kita punya target lah. Dia tak berhenti. Ini untuk bawang merah lah. Selain daripada itu kita mungkin akan mulakan bawang besar pula. Bawang putih, is it possible kalau bawang putih ni? Bawang putih possible tapi kita perlukan kawasan yang sesuai. Dia kawasan yang macam mana bawang putih? Bawang putih ni bawang putih sejuk lah. Sejuk. Dia kena tanah tinggi lah, highland lah. Strawberry Tapi kita tak tahu ilmu Allah ni loh. Betul. Mungkin ada variety yang sesuai untuk cuma tak tanah sederhana ke. Tak ada explore lagi lah. So itu apa kata peranan Mardi ni. Cukup untuk nak mengkaji. Selain daripada itu kita masih way forward ni mungkin untuk penyimpanan bawang merah ni. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kita beli banyak yang dah bercambah.
Kalau kita tanam sendiri, kita punya target nak simpan tu lebih daripada 6 bulan. Jangka hayat lagi panjang. Ya, kita simpan 6 bulan. Maksudnya dalam stok kita ni, insya-Allah 6 bulan tu cukup. Kalau apa-apa berlaku. Yalah, stockpile lah. Macam stockpile kita tu. Ini satu yang penting lah, macam beras. Way forward kita. Macam beras, Dan selain itu, sekarang ni kita banyak menggunakan, mungkin kita akan tengok dalam setiap rantaian penanaman tu. Mungkin teknik penanaman mungkin kita boleh mekanisasikan. Sekarang ni zaman IoT kan, boleh pakai robot ke apa ke. Itu way forward kita lah. Kita nak memudahkan untuk kita buat kita nak tingkatkan produktiviti tu. Itulah target kita way forward lah. 100% bergantung pada tenaga manusia kan. Sekarang ni kita target dalam 5 ke 6 tan. Mungkin way forward kita akan lebih lah. Itu kita target lah, insyaAllah. Kita berharap usaha ini dapat sokongan yang menyeluruh dari semua pihak, pengeluar pemain industri semua lah. Pasal dia itu satu ilmu yang cukup-cukup bagus yang kita dengar pada hari ini. Daripada perkongsian Cik Afifi daripada Mardi. Memang panjang lagi kali ikut ni, banyak lagi ilmu-ilmu yang mungkin info yang kita boleh dapat daripada ni, tapi itulah masa mencemburi kita, jadi kita terpaksa berhenti dekat sini lah. InsyaAllah mungkin nanti kalau ada kelapangan, ada masa, mungkin kita boleh jemput lagi. Kita berharap kita ada peluang lagi untuk menggali lagi ilmu. Walaupun topik bawang, tapi sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapat tadi. Tadi macam disebut tadi, kalau nak makan daun bawang, dia kena tanam yang memang untuk benih daun bawang. Daun saja. Dia tak boleh lah, itu jadi tak sedap, dia tak crunchy tadi ni. Dan saya pun baru first time dengar kata Korea ada tanam bawang. Kan. Jadi itulah ini contohlah yang kita boleh dapat daripada hasil daripada program podcast yang kita buat ni, dan kita telah melihat pelbagai komuniti dan pada kali ini adalah bawang, dan orang kata kita harap benda ni memberi manfaat kepada penonton semualah, dan kita cuba kongsikan apa yang kita ada, dan kita haraplah yang mendengar ni pun turut berkongsi dengan rakan-rakan lain supaya setiap orang kata rakyat Malaysia yang ni dapat menjadi rakyat yang bijak lah, yang cakna dan juga bijak. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Arifi dan juga pada pihak Mardi lah, kerana sudi untuk berkongsi ilmu yang sesi kita memang susah kita nak dapat ni. Jadi Alhamdulillah kita dapat hari ini tentang penanaman bawang dan juga bekalan bawang di Malaysia. Jadi saya ingat itu saja untuk sesi podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Betika untuk kali ini. Jadi kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow kami di semua saluran TikTok, Facebook, YouTube dan juga TikTok kami. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.